Tu yang minta tu, takut nanti. Sebab masa kita last tu, setan ni macam-macam ni kacau Nah, air dia, kau minum. Kau jangan ucap, kau sebut nama aku. Nampak? Kau haus kan, masa tu paling haus. Dia godok, kau sebut nama aku. Kau jangan sebut nama Allah, sebut nama aku. Aku boleh bagi kau air sekarang. Tu siapa bergantung pada amalan kita masing-masing. Yang rajin pergi kuliah duha kat sini, ada harapan. Amin. Ni cerita betul ni. Tu sebab kita kena galak buat benda baik. Katalah Allah cabut nyawa kita tengah buat benda baik, tengah dengan kuliah, bin mati. Maka tak sampai setan ngacau dah. Nampak tak? Tu maksud jaga langkah kaki kita. Kan dalam yang bab 1 kita belajar itu, kan jaga salah satu daripada 7 yang Abu Lais ajar tu, jaga langkah kaki kita, melangkah tompek-tompek yang baik. Tengah-tengah ngaji meninggal. Cuba type nanti, tengok dekat dalam Google, dalam YouTube. Type the sudden death all over the world. Macam-macam orang tengah baca berita jatuh mati. Daripada tingkat atas tu, maaf, dia dah mati dulu dah, bukan sebab jatuh tu mati. Tengah baca berita tiba-tiba dia macam tu habis. Kan? Cakap apa? Jadi itulah, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik kan. Jadi lepas tu baginda berkata, jap. Pergilah ke satu padang. Dipesan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, pergilah ke satu padang di sebuah tempat di sana. Di situ telah mati seorang wali. Maka hadir dan uruslah dia. So Nabi Musa dah dapat arahan tu, dia pun pergilah. Nabi Musa AS datang ke tempat itu. Bila melihat pemuda yang diusirnya dari kota dan dari kampung dengan perintah Allah, juga baginda lihat para bidadari mengerumuninya. Lalu baginda berkata, ya Tuhanku, bukankah ini pemuda yang aku usir dari kota dan dari kampung atas perintahmu? Allah berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku telah merahmati dan mengampuninya sebab dia meratap di tempatnya. Dia tinggalkan kampung halamannya, kedua orang tuanya, bahkan anak-anak dan istrinya. Maka utus para bidadari. Maka kuutus para bidadari menjelma sebagai ibu dan istrinya, malaikat sebagai bapanya. Mereka mengasihi kepedihan dan pengasingannya. Sesungguhnya jika orang meninggal di tempat jauh, maka ahli bumi dan ahli langit akan menangis mengasihaninya. Lalu bagaimana aku tidak mengasihinya, sedangkan aku maha pengasih. Itu sebab buku ni namanya Muka Syafatul Qulub, penenang jiwa. Kan berita baik tu. Allah maha pengasih, Allah sayang kita. Ingat ya Allah banyak-banyak. Macam tu ya. Jika seseorang menghadapi sakratul maut di pemusafiran, Allah akan berkata, wahai malaikatku, ini adalah orang asing sedang bermusafir. Dia meninggalkan anak dan isteri dan orang tuanya. Jika dia mati, tiadalah yang menangis dan meratapinya. Kemudian Allah menjadikan seorang malaikat menyerupai bapa, seorang lagi menyerupai ibunya, seorang lagi menyerupai anaknya, dan seorang lagi menyerupai keluarganya. Mereka masuk dan membukakan matanya sehingga dia melihat orang tua dan keluarganya. Senanglah hatinya sehingga dia menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan bahagia. Kemudian ketika jenazahnya diusung, mereka menghantarkan ke kubur dan mereka mendoakan sampai hari akhirat. Itu dia. Kalau kita meninggal di pemusafiran, Allah akan datang. Menurut kitab ni, maknanya Allah akan datang. Janganlah kita risau-risau. Sia dia mati seseorang, tak siapa tengok. Macam tu kan. Dalam apa? Dalam dia pergi mana tu kat R&R, kat belakang tu dia rokok lah dia. Itu cari pasal tu sokok belakang tu. Dia dah terlontang, tercokik puntung gitu, sadap benar sokok sampai totalan. Dengan api-api kunyah anda betul. Allah Maha halus penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Asy-Syura ayat 19. Ibnu Atha berkata, akan terbukti keteguhan dan kebohongan seorang hambanya suatu berlakunya bencana mahupun kemakmuran. Barang siapa bersyukur di saat makmur tapi mengeluh bila ditimpa bencana, jelas dia orang yang dusta. Nampak? Bila senang lenang tengah happy dia bersyukur. Bila diuji dia mulalah kan. Mulalah dia alah tauklah macam ni kufur dia. Maka orang ni sangat dusta. Kan? Mengeluh apalah tauk mana hidup dia kan. Meskipun orang yang mempunyai segudang ilmu tetapi mengeluh jika terkena angin bencana, sungguh tidak berguna ilmu dan amalannya. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa tidak rela dengan keputusanku dan tidak syukur pula dengan pemberianku, hendaklah dia cari Tuhan selain aku. Nampak? Allah kenapalah hidup dan macamnya. Allah parahlah. Nampak laki tak berguna. Nampak ayat ni, nampak ayat ni. Allah, dapat anak mak nyusahkan ya Allah, dan mati lagi baik. Jangan macam tu. Allah uji kita tu.
Allah saja nak uji dan sabar tahap mana kat lelaki dan suka tikau lah bang, baik lah pokok dah baik. Duli anda tu. Ingat Allah banyak-banyak kata ustaz tahu itu. Saya doakan mudahan Allah buka hati abang ni. Macam tu cakap Ya. Anak tanya, mak siapa nak jadi imam kat rumah kita ni? Bontang letika semayang tu. Siadah tu bontang, dah bontang. Jom kita doa sama-sama. Ya Allah, Kau kurniakanlah imam dalam rumah ni Allah. Tak ada yang guna dah jadi imam dalam rumah ni dah. Langsung lelaki tangguh. Kau jawab lah. Nampak? Ambil semayang dia. Payah kan. Nah, cakap direct tak ada orang. Ngadu ke Allah baru dia faham. Tu payah benar kan. Aduh. Dah lah tak nak jadi imam. Dia pula period tak berhenti. Macam mana? Keluar darah ya dia. Tak apa pad yang dia pakai pun tak tahu. Jantan teruk tu perangai. Ya. Bayangkanlah syurga besok nanti ada satu bab kita belajar kan. Macam mana sekumpulan manusia. Kita dah belajar itulah. Yang sekumpulan manusia yang dipanggilkan Allah Ta'ala bawa dia masuk dalam syurga tu kan. Dibontangkan singgah sana permaidani. Kan. Kemudian dah bontang singgah sana permaidani. Allah Ta'ala suruh malaikat buka tabir. Ingat tak? Buka tabir. Kenapa pula nak buka? Mereka ni derhaka atas dunia. Tak, mereka ni pernah beribadah, pernah bersolat, pernah berpuasa dan pernah menangis kerana aku. Allah Ta'ala sebut kan. Jadi kan masa tu bila digambarkan betapa hebat kasih sayang Allah ni, langsung disujud. Bangun, apa kau sujud lah? Sini bukan tempat beramal, ini bukan tempat bersujud. Masuk ke syurga besok, tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum? Tak ada saya semayang, tak ada bontang kitab. Ustaz, sambung kitab ke dunia tu tak habis, tak ada lah. Tak ada. Sana happy. Tak ada. Air, arak segala jenis boleh minum. Masa tu tak ada larangan. Minumlah. Apa nak minum? Nak berenang dalam lautan arak tu? Tak ada hal. Sebab tu yang kekal abadi. Tu sebab Allah Ta'ala tanya, apakah kau tidak rela kepada aku? Kemudian jawab mereka, mana mungkin kami tidak rela kepada kamu. Ya Allah, sedangkan kau telah memberikan kami sesuatu yang tidak pernah terlihat dek mata, tak pernah terdengar dek telinga, tak pernah terbayang dek hati. Punya hebat syurga ni. Kan? Tu dia. Tu sebab kojalah akhirat, jangan koja dunia. Surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu. Malahan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Itu dia poin ni. Makna koja akhirat, dunia pun dapat. Nah risau. Saya tengok hari ni kan, kita datang ni sebab tujuan akhirat, tak ramai-ramai ni. Dunia pun dapat. Sebab lepas ni lepak minum. Dunia. Lepak minum. Tapi kita jadikan dunia tu taklah sia-sia. Kita belanja makan sedekah pula. Jangan. Lepas tu masalah tiap minggu dia sedekah. Orang lain dia yang nganggur. Ngap. Dia makan, dia kerja kan. Sedekah tak nak share lah kan. Bukan orang sini lah, ni tempat lain kan. Sedekah kan. Bayangkan tu. Wahab bin Munabbah bercerita, ada seorang Nabi telah menyembah kepada Allah selama 50 tahun. Kemudian dia mendapat wahyu dari Allah mengatakan, aku telah mengampunimu. Dia tidak disebutkan nama Nabi ni siapa. Allah Ta'ala kata, aku ampun dengan dosa kau. Maka menyautlah Nabi ni balik. Dia jawab apa? Mengapa engkau mengampuni aku sedangkan aku ni tak pernah berdosa? Wah, dia jawab balik. Kemudian Allah memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan dan tidak tidur semalam suntuk. Sampai ke pagi dia tak tidur. Kemudian dia mengadukan perihalnya itu kepada Allah. Dia kata apa? Kan? Ya Allah sakit, ya Allah berdenyut-denyut, agak macam tu lah kan. Maka pohon itu berkata, sesungguhnya Allah berkata kepadamu bahawa ibadah 50 tahun itu belum cukup untuk menebus keluhan itu. Bayangkanlah, kita beribadah dah lah secoet, tu secoet sikit. Mengeluh banyak. Jadi istighfar lah, ya Allah aku tak nak ngeluh-ngeluh ni dah. Ada ujian, redha. Macam tu kan. Ada ujian, redha. Cakap senang lah. Dia kata, ya memang sebab tu lah saya cakap, sebab tu senang. Time saya kono pun belum tahu lah dah. Sama ya, keluarkan dah. Lah, selipar dan yang godang pun nak disabat dekat orang. Contohlah kan. Contohlah kan, keluar selipar hilang, nak baik macam mana kan. Dah nak hilang lah.
Yang saya kata yang pergi Makkah tu. Kan masa kali pertama pergi umrah tu kan. Tak hilang sifar dah ni dah, tak hilang dah. Mak dia dah bagi bunjut siap bokeh, zap siap reben kuning. Ada hilang dah. Dalam hati ni tak sabar ni dah. Dalam hati tak hilang dah. Tengok ni Arab nombor 23 tulisan Arab dan sekolah agama mungkin dia boleh baca lah. Sap letak. Keluar bukan selipar. Dengan rak-rak hilang. Rak tu kan ada tayar kan ke Masjidil Haram kan. Ya Allah, mana boleh apa dan muka. Dia cakap apa? Itu belum cakap lah itu dah. Itu baru hati. Nak cakap apa? Abang saya makin macam tu lah. Mak saya maklum sangat Wan, arwah Wan pergi umrah. Kali kedua dia pergi dengan, masa tu pergi dengan tabung haji. Dia pergi bertiga, 3 beranak pergi. Dia maklum saya, kakak mak lah dengan arwah Wan pergi. Masa orang punggah-punggah beg tu, mak saya teratik. Kang hilang beg ni kang. Dalam hati hilang waktu. Sampai hari ni tak jumpa. Dah 11-12 tahun dah tak jumpa. Makin rajin dia tanya. Tahun 2000 je, tahun 2006. Berapa tahun dah tu? Pek boleh tahun. Pek boleh tahun lah. Dulu rajin dia tanya. Saya ingat lagi Haji Amzari tu. Saya tanya, Ji, ada tak jumpa beg mak saya? Ada tak jumpa beg mak saya? Betul tak ada lah. Segala barang memang ada. Itulah lain kali kan. Tak payah paling palo beli-beli barang. Orang ni pun mintanya. Dan nak ya, kalau boleh kurma susu tu. Kau boleh lah dapat tanah banyak. Mana 4 kilo. Gilo tu 4 kilo minta. Tak nak banyak 4 kilo. Banyak tu cekadak Paling senang kan. Paling senang. Pergi ke Masjid India tak. Boleh sesiap sebelum pergi. Buku kan. Kat sana relax balik. Ya Allah banyak kau beli. Sampai kau beli ni. Dan diamlah jangan tanya. Ambil lah dalam bagi tu. Wah boleh kat Kuala Lumpur. Yalah boleh beri. Beli kat Makkah pun. Made in China. Made in Taiwan. Semua dah kan. Konsentrate ibadah. Melainkan yang ada hajat-hajat yang mustahak tu. Tolonglah tolong ni doakan. Kalau boleh nak anak perempuan. Yalah insyaAllah. Siapa nama Zaleha binti ni okey. Nak anak perempuannya. Okey. Umur kak berapa dah? 60. Gila. Catat. Ya kau takut terlupa. Gila betul tua-tua nak beranak lagi kan. Mana tahu? Dia dah lama nak anak perempuan kan. Try laki, try laki, mintalah. Joki umur 60 pun dapat. Mana tahu? Hilang tim muslimat seorang. Mana apa ikat leha dia mabuk apa hilang. Tidak ada dekat depan dia hilang ingat kan bola cucu dia yang mabuk kacau tu kan mana tahu. Berialah bertungku mana. Dah sudah alhamdulillah pek nak perempuan saya kata rezeki. Kan. Iyo nampak jangan li. Iyo moto mana tahu minta suami saya tu biar dia capek sembuh apa sakit dia sakitnya. Jadi kita fahamlah, kita pun minta depan Kaabah, ya Allah minta benar ya Allah ni orang kampung ni minta sampaikan salam ke Rasulullah kan. Sampaikan salam senarai kan. Kena ingat bila orang nak minta sampaikan salam kena sampaikan, benda tu jadi berhutang tau kalau tak sampaikan. Sebaliknya kita insyaallah rajin nak cakap insyaallah tapi tak buat. Main tu berhutang tu. Dah lah payah nak sampai sanun. Tu dia. Kan. Cari ambil nama. Aleha, Gayah, Normah. Tak ada waktu nama yang muda dah. Adalah seorang Isabella. Ada seorang Rohaya, apa semua nak sampai ke salam. Sudah sampai ke makam Nabi tu. Tak adalah ramai benar 350 orang. Assalamualaikum ya Rasulullah dia kata. Aku dengan ni menyampaikan salam untuk kau ya Rasulullah. Yang pertama dah kau nalau. Tak rampek baca dah. Polis tu halau dah kan. Ya. Niatkan sekali ya.